InsyaAllah kita akan siapa yang ada buku teks kita pada muka surat 126 Kita pada muka surat 126. Jadi sebelum saya teruskan ni, dengar tak suara saya? Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, Alhamdulillah semua. Okey, jadi kalau tak ada masalah, siapa yang boleh buka video tu, tolong buka video ya. InsyaAllah. Jadi pelajaran hari ni Ustaz terpaksa buat meet Ustaz terpaksa buka meet pasal kita punya ni perlukan pada penerangan. Bagi Ustaz ni benda ni adalah benda yang penting lah kan. Lagi-lagi pada umur macam antum sekarang ini. Okey, sebelum saya ni siapa yang buka audio tu tutup audio kecuali saya suruh buka. Semua tutup audio. Semua sekali tutup audio. Okey. Tahu kan tutup audio, tutup mic tu. Mic tu tutup, video je buka. Okey Sedia semua? Okey, insya-Allah. Jadi kita tengok pada muka surat 126. Kita pada muka surat 126. Apa yang kita akan pelajari hari ini ialah mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder daripada aspek fizikal. Dengan maksudnya lain ialah kita akan belajar macam mana untuk menghormati berlainan jantina. Faham tak? Maksudnya kita akan mempelajari dalam bab ini macam mana kita nak menghormati berlainan jantina. Okey, yang keduanya kita akan mengaplikasikan cara menguruskan perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Macam mana kita nak macam mana kita nak menguruskan diri kita sendiri. Macam mana kita nak menguruskan diri sendiri. Antum dah belajar 40 hari ni macam mana nak menguruskan diri sendiri. Tapi yang ni Ustaz lebih pada teori lah. Ustaz akan lebih pada teori. Yang seterusnya mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Yang ni lebih pada orang perempuan. Ni lebih pada orang perempuan terutamanya. Tapi orang lelaki bukan tak ada, dia ada juga. Nanti kita akan tengok satu persatu. Dan seterusnya menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Macam mana kita nak menilai adakah perubahan emosi kita tu baik ataupun tak baik. Nanti saya akan cakap ada benda yang kita perlu uruskan. Emosi kita ni kita kena uruskan. Kita tak boleh biarkan macam tu saja. Kita tak boleh ikut apa yang kita rasa semata-mata. Pasal bila kita ikut rasa, kita akan binasa. Bila kita ikut rasa, kita akan binasa. So kita tak nak, Ustaz tak nak panjangnya itu. Ustaz kalau boleh Ustaz nak kejap je. Ana faham antum semua pun penat tengah-tengah hari ni. Ana pun tak adalah nak memanjangkan sangat. Ana Alhamdulillah ana duduk dalam aircon. Antum ana tak tahu lagi. Okey. Adik-adik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, tengok pada muka surat 126. Kat situ, siapa boleh bacakan pada saya perenggan yang bawah tu? Okey. Siapa nak baca seorang? Ada siapa-siapa nak baca? Boleh? Orang lelaki dululah, orang lelaki dulu. Siapa nak ni? Boleh tak baca siapa nama ni? Izul. Izul baca Izul? Pada peringkat awal remaja, setiap remaja perlu tahu cara untuk mengurus dan membuat keputusan dalam menyesuaikan diri dan dengan pertumbuhan yang berlaku pada aspek fizikalnya. Remaja kebiasaannya obses dengan perubahan tubuh badannya. Mereka juga akan membandingkan dirinya dengan rakan sebaya. Remaja perlu berkomunikasi secara... Cukup. Okey, terima kasih Izul. Sampai situ. Okey, tengok. Setiap remaja, antum remaja betul? Antum remaja. Istilahnya syabab. Syabab. Istilahnya syabab bahasa Arab. Jadi setiap remaja perlu tahu cara untuk menguruskan dan membuat keputusan dalam menyesuaikan diri dalam pertumbuhan yang berlaku pada aspek fizikalnya. Macam tu kan. Okey, terima kasih pada Izul yang membaca tadi Jadi antum apa yang antum kena faham? Macam Ana cakap, Ana cakap kan. Kalau antum perasan dekat dalam kelas, Ana kata orang yang rendah duduk kat depan. Bukan maksudnya kita
kita bukan maksud Ana nak merendah-rendahkan orang yang rendah, tak. Maksud Ana orang yang bila kita letakkan orang yang rendah di hadapan supaya orang yang belakang tadi tu orang yang tinggi boleh di belakang, pasal apa? Kita nak bagi kesamarataan. Kita nak bagi kesamarataan yang istilahnya namanya keadilan. Jadi bila kita faham semua tu, kita akan rasa kita akan faham satu benda. Saya nak ajar kepada antum, bukan semuanya keadilan itu dilihat kepada semua dapat. Faham tak? Bukan yang dimasukkan dengan keadilan itu ialah semua orang dapat. Bukan masuk macam tu. Yang dimasukkan keadilan itu ialah setiap orang dia akan dapat merasai satu perasaan yang sama walaupun dalam keadaan yang berbeza. Faham tak? Seseorang dapat merasai satu perasaan yang sama walaupun dalam keadaan yang berbeza. Kan? Ana tanyalah, contoh Ana tanya Izul. Ana tanya Izul. Kalaulah anta anak dekat dalam kelas, Ana suruh juga anta duduk kat belakang. Apa perasaan antum? Apa perasaan anta? Suka tak? Tak nampak betul tak? Suka tak masuk kelas? Tak suka kan? Dia kena memahami. So kita kena faham sesuatu perkara, iaitu kita kena lihat kita punya fizikal kita tadi tu daripada satu kaca mata yang lain, supaya kita boleh menyamaratakan keadaan tu, pengalaman yang sama. Okey, cukup sampai situ. Jadi kita kena sesuaikan diri kita dengan keadaan fizikal kita. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Ingat kita kena buat keputusan berdasarkan fizikal kita, bukan ikut orang lain. Kalau orang lain tu lebih tinggi daripada kita, kuat daripada kita, jangan kita nak samaratakan. Kita just apa? Kita just diajar untuk apa? Cabar diri kita untuk sama ratakan dengan dia. Faham ke faham tu Ana cakap tu? Okey, tu satu. Remaja biasanya obses dengan perubahan tubuh badan dia. Apa maksud obses? Siapa tahu maksud obses? Fanatik, tahu tak fanatik? Siapa tak tahu maksud fanatik? Obses pun tak tahu. Maksudnya apa nama dia apa nama ta'ajub. bahasa Arab faham ta'ajub? Ta'ajub faham tak? Ta'ajub. Tak faham juga? Siapa tak faham ta'ajub? Semua tak faham? Angkat tangan, siapa tak faham angkat tangan? Ramai tak faham ni. Ada seorang angkat, 2, 3. Okey, maksudnya apa? Obses ni maksudnya apa? Dia apa bahasanya paling baik kalau macam ta'ajub lah bahasa macam ni cakap. Okey, tak apa. Nanti ana ingat apa nak guna bahasa, nanti ana akan akan mention pada antum. Maksudnya kadang-kadang kita tengok kadang-kadang kita ni rendah, contohlah kita ambil yang rendah. Kita rendah, kita rasa nak sangat jadi tinggi. Betul? Ada orang dia kurang handsome, dia nak jadi handsome. Ada orang kurang handsome, dia nak jadi lebih handsome. Ada orang yang kurang cantik, dia nak jadi lebih cantik. Faham tak? Itu masuk obses. Faham tak? Itu masuk obses. Jadi kita kena ingat, bukan terkejut Aina. Bukan masuk terkejut. Dia maksudnya kita ni kita teruja. Tahu tak teruja? Tahu tak teruja? Kita teruja nak jadi sesuatu ataupun kita teruja nak jadi macam orang lain. Obses tu macam tu. Kita teruja nak jadi sesuatu yang bukan diri kita. Tak boleh macam tu. Kita kena terima diri kita seadanya. Masuk lambat tadi ada connection. Okey, tak ada masalah. Okey. Janji masuk Janji masuk. Jadi itu yang Ustaz nak masukkan Jadi apa yang berlaku? Biasanya bila dia terlampau teruja dengan perubahan yang berlaku pada diri dia, apa yang berlaku, dia suka membanding beza dengan diri dia dengan orang lain. Tak boleh Yang rendah insya-Allah antum akan lebih mudah tinggi, tapi dengan syarat antum kena jaga makan, keduanya buat sedikit senaman lah. Buat sedikit senaman. Siapa yang rendah Ustaz Zul cakap macam tahun lepas kamu tak jumpa lagi tu. Namanya Syuhada. Syuhada dengan apa nama tu? Dia pendek. Betul-betul dekat saya punya ni. Budak-budak tu, diorang tu sekarang diorang dah tingkatan 3. Last kali tahun lepas Ana cakap diorang masa diorang tingkatan 1 dia sama tinggi dengan bawah Ana.
Lepas tu masa dia orang tingkatan 2, last anak sempat jumpa dia orang dah dekat telinga Ana dah. Dia orang dah dekat telinga. Itu perempuan lah. Lepas tu dia kata, Syuhada, jangan tak percaya nanti hang tingkatan 4 nanti hang lagi tinggi daripada ustaz. Ana cakap macam tu. Ana cakap macam tu kat dia. Ni tingkatan 3 tak jumpa lagi. Tahun ni kita tak jumpa lagi. Kalau ada rezeki jumpa adalah. Okey Tu contohlah nak cerita kan. Okey. Sama juga macam antum, ramai yang rendah-rendah. Jangan risau. Antum akan tinggi. Dengar anak punya cakap. Orang perempuan dia akan berhenti pertumbuhan fizikal dia umurnya berapa tahun? Siapa tahu? 18 tahun. Kalau orang lelaki dia akan berhenti pertumbuhan dia pada umur 21 tahun. Pegang tu. Okey betul. Ainul. 18 orang perempuan 18 tahun, orang lelaki 21 tahun. So masih sempat lagi untuk antum buat latihan-latihan, contohnya bergayut dan jaga makan. Cukup sampai situ. Okey. Kita sambung sikit. Remaja juga perlu berkomunikasi secara berkesan. Kita kena belajar bercakap kita kena belajar macam mana untuk kita kita bercakap dengan kawan-kawan kita. Kita dah tak boleh bercakap macam kita cakap masa kita sekolah rendah dulu. Antum semua tingkatan 1. Antum tak boleh bercakap macam macam orang yang budak-budak, tak boleh. Antum kena belajar. Contohnya apa? Kita kat 40 hari kita diajar cakap jumpa dengan orang lebih atas akhi ataupun ukhti dan membahasakan diri kita ana. Betul tak? Itu yang terbaiknya. Jumpa ustaz, assalamualaikum. Jumpa ustazah, assalamualaikum. Kan? Itu contoh. Itu yang kita kena biasakan diri kita. Komunikasi berkesan dan perbualan yang baik dengan orang di sekeliling dapat membantu menguruskan perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Bila kita punya sikap kita baik, apa yang berlaku? Orang juga akan layan kita dengan baik. Orang tak akan layan kita ikut fizikal kita. Boleh faham tak nak ustaz cakap tu? Contoh kan, kalau seseorang tu dah lah dia rendah ataupun dia gemuk, contoh, sorry anak ustaz cakap. Dia rendah ataupun dia gemuk. Lepas tu perangai pula tak elok. Hubungan tak elok. Apa yang berlaku? Orang akan main-mainkan dia punya fizikal. Faham tak ustaz cakap tu? Orang akan mainkan fizikal dia. Sebab tu hubungan yang baik itu perlu untuk apa? Untuk orang lain beri yang elok juga pada kita. Sebab tu ustaz so pegang macam ni, what you give you take back. Apa yang kau beri, engkau akan dapat semula. Apa yang kau beri, kau akan dapat semula. Kita pegang yang tu je. Kan? Kalau kita baik dengan orang akan buat baik dengan kita. Okey ya. Jadi itu contoh. Lepas tu dia tanya soalan ni, apakah yang kamu dapat berkaitan dengan gambar yang dalam tajuk pelajaran? Okey, sebelah ni. Tengok tengoknya sebelah tu. Dia bagi gambar orang perempuan kan. Daripada dekat dalam perut keluar, tengok baby. Kan? Masa baby kita tak tahu pun. Kita susah nak kenal. Baby tu laki ke perempuan melainkan kalau kita tengok jantinah dia, betul tak? Kan? Kalau saya kenal baby tu baby laki ke baby perempuan hanya dengan nangis. Apa tahu orang perempuan baby perempuan nangis macam mana? Tak tahu. Tak ada adik. Orang baby perempuan kalau dia nak menangis, dia akan menangis terus. Dia nangis tu dia terus jerit. Wow, macam tu. Lebih kurang macam tu lah kan. Anak saya ada anak lelaki anak perempuan kan. Dia nangis dia dia nangis dia terus kan. Orang perempuan nangis menjerit, bahasanya macam ni lah, orang perempuan kan suka menjerit kan. Dia menjerit terus kan. Ada pun baby kalau tu baby laki, dia nangis dia mengada-ngada. Dia menangis dia mengada. Siapa tahu baby macam mana mengada-ngada baby tu. Dia ada mukadimah dulu. Lebih kurang macam tu lah kan. Kan betul Damia kan. Adik-adik kot. InsyaAllah ada adik. Kalau siapa ada adik kecil, dia akan nampak lah macam tu sebenarnya. Kalau adik dia lelaki, dia akan pasal. Dia ada mukadimah. Sebab orang lelaki ni jarang menjerit. Terus menjerit. Dia jarang. Kalau orang perempuan dia menjerit tu. Tu sikit saya kenal lah.
Selain daripada orang pakaikan gelang kan. Kalau baby tu baby laki, pakai gelang warna apa? Kalau baby laki, gelang pakai gelang warna apa? Siapa tahu? Biru. Laki warna biru, betul. Kalau perempuan warna pink. Contoh. Dan naiklah. Lepas tu anak saya kan, jenis rambut susah nak tumbuh kan. Lepas tu saya pernah bagi sapu dengan minyak kelapa dara, baru dia nak tumbuh rambut. Perempuan tu kan. Hak laki pun macam tu juga, baru nak tumbuh rambut. So siapa rambut tak ada tu bolehlah pakai minyak kelapa dara. Okey. Kenali perkembangan sekunder daripada aspek fizikal. Okey, yang ni kita akan hadkan sampai sini insya-Allah. Ya. Okey, setelah membaca dialog di bawah, murid diminta mengenal pasti dan menilai lain-lain perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal pada diri seseorang remaja. Okey, saya jemput kepada Nur Syahirah dan Nur Hazikah. Syahirah akan jadi cikgu, Hazikah jadi anak murid. Okey, silakan. Hijau dulu. Cikgu, apakah maksud perkembangan seksual sekunder? Seksual sekunder ialah perubahan pada tubuh yang terjadi pada permulaan akhir baligh yang melibatkan perkembangan dan perubahan aspek fizikal dan emosi. Murid perlu pandai mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal dan berkemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi. Apakah perubahan fizikal yang berlaku, cikgu? Bagi murid lelaki, berlaku perubahan fizikal seperti suara bertambah garau, ketinggian meningkat, misai dan janggut mula tumbuh, saiz otot membesar dan tekstur kulit menjadi kasar. Bagi murid perempuan pula, pinggul dan payudara mereka mula membesar, jerawat mula tumbuh di muka dan suara semakin lunak. Cikgu, bagaimana pula dengan perubahan emosi? Apabila perubahan emosi berlaku, murid mudah berasa sensitif seperti cepat berasa tersinggung, marah, merajuk dan sedih. Oleh itu, murid perlu pandai mengurus dan menangani perubahan emosi. Okey, alhamdulillah, terima kasih pada Syahira dan Hazikah atas bacaan tadi. Okey, saya rasa ni dah ada gambaran dia dah ada gambaran. So benda-benda ni kita kena urus kita kena urus perkembangan perkembangan sekunder daripada sudut fizikal. Jadi dia bermula daripada akhir balik. Sebab tu kalau orang tanya kan, kalau orang tanya, saya boleh tunjuk dekat antum siapa yang tak balik lagi. Okey, betul ya? Saya cakap terang-terang. Okey, sebelum saya tunjuk kan. Betul tak ada kat sini yang tak akhir balik lagi? Betul tak? Angkat tangan. Betul tak? Angkat tangan. Okey. Betul. Alhamdulillah. Dah akhir balik dah ni. Siapa nama ni? Saifuddin dah akhir balik dah? Dah balik dah? Dah akhir balik? Dah? Alhamdulillah. Sebab tu suara kita tengok Amsyah? Amsyah dah? Dah. Alhamdulillah. Kenapa kau tutup video? Okey yang lain pun sama macam tu lah kan. Jadi ceritanya kita kena uruskan kita punya perkembangan kan tubuh tadi tu dengan baik. Kan? Kita kena belajar untuk menguruskannya. Contoh macam saya cakap kan, kalau orang lelaki kan, bila dah berlaku keadaan-keadaan seperti bermimpi. Ingat kalau dalam fiqh dia sebut orang lelaki dia ada 3, orang perempuan dia ada 4. Dia ada 4 cara untuk dia akil balik. Orang lelaki ada 3. Apa dia yang pertama? Tadi saya dah cakap mimpi. Kedua, orang lelaki akil balik dengan cara pertama mimpi, kedua kedua apa dia? Okey, pertama mimpi, kedua keluar air mani, yang ketiga ialah dengan cukup umur. Cukup umur bagi orang lelaki mazhab Syafi'i kata 15 tahun. Okey, faham tak? Okey, ada pun orang perempuan dia tambah lagi satu. Dia tadi pertama mimpi, kedua
kedua cukup umur, kan? Kedua cukup umur bagi orang perempuan sama juga 15 tahun. Seawal-awal 9 tahun, selewat-lewat 15 tahun. Beza dengan laki 15 tahun. Lepas tu yang ketiga keluar mani. Orang perempuan pun ada air mani dia. Kan? Lepas tu yang keempat ialah keluar air. Okay, terima kasih. Saya pegang Okay. Saya simpan dah matikan dah? Kita nak matikan dulu. Okay. Faham ke tak tu? 4. Orang lelaki ada 3, orang perempuan ada 4. Okay. Tulis gedak tu. Nanti Usuluddin terima kasih. Nanti syariah nanti ada soalan tu. Jangan tak tahu. Okey. Cukup. Dan kebiasaannya suara akan mula garau. Kan? Dulu kalau dia punya halkum dia tu tak berapa nak nampak besar, sekarang nampak besar. Kan? Terjojoi keluar kan. Terjojoi keluar. Sebab tu mudah je nak tahu orang lelaki kalau orang perempuan kan bahasanya tomboy. Kan? Nak tahu orang perempuan tu tomboy ke nak tahu orang tu tomboy ke ataupun lelaki mudah je. Kan? Tengok alkum. Kan? Sebab orang perempuan bila ada yang jenis kecelaruan jantina ni yang jadi yang dia perempuan tapi nak jadi macam lelaki ni, dia tak nak mengaku dia lelaki, dia akan balut badan dia. Kan? Terutama dada lah. Dia akan balut tu sampai nampak macam lelaki. Kan? Dia tak nak dia nak jadi macam orang lelaki. Orang perempuan nak jadi orang lelaki. Namanya tomboy. Okey. Jadi apa yang berlaku ataupun bahasa lain pancake. Ini tak bagus Ini tak bagus. Jangan buat macam tu. Itu adalah salah satu kecelaruan jantina. InsyaAllah pelajaran akan datang kita akan belajar. Jadi orang lelaki mudah je. Beza orang lelaki dengan perempuan yang antaranya terbesarnya nampak ialah di alkum. Akan nampak alkum. Saya tak berapa nak nampak sangat. Kan? Siapanya ni tengok nanti Saifuddin punya alkum. Nampak kot. Kan? Saifuddin, Amsyah. Nampak, insyaAllah nampak. Orang perempuan tak nampak lah kot kan. Orang perempuan memang tak nampak. Walaupun dia suara dia garau. Faham Lebih daripada tu, waktu ni kalau antum tengok ni kawan-kawan antum badan tak berapa nak tough. Tapi bila naik tingkatan 2 dia akan jadi tough. Dia mula badan dia akan berketul-ketul. Tak percaya tengok abang-abang antum tingkatan 2, tingkatan 3 sampai tingkatan 5 tu. Badan dah mula berketul-ketul. Pasal apa? Pasal hormon lupa dia nama dia. Progesteron progesteron dah mula keluar kan. Mula dah keluar, so dia akan menyebabkan otot tu jadi kental. Beza dengan orang perempuan. Orang perempuan pun ada juga progesteron je. Kan? Silap progesteron pula. Testosteron kan. Orang lelaki testosteron, orang perempuan progesteron. Kan? Dua-dua orang lelaki ada, orang perempuan pun ada dua-dua hormon ni. Bezanya banyak ataupun sikit. Orang perempuan nak tahu dia terlebih hormon lelakinya bila? Dia akan nampak misai. Jangan tak percaya orang perempuan ada juga misai. Sebab apa? Dia punya hormon dia tak elok. Hormon dia terlebih keluar. Kan? Kenapa hormon terlebih keluar? Antara sebabnya ialah makanan yang tak sihat, terutamanya makanan buatan kilang. Contohnya burger, sausage, nugget dan sebagainya lah. Itu yang tak elok. Okay, cukup. Jadi soalannya, okay, saya nak tanya soalan. Okay, macam mana kita nak menyesuaikan diri kita dengan perubahan fizikal tersebut. Kan? Saya tak nak ceritanya panjang-panjang sebab ini ada lelaki, ada perempuan. Saya tak tanya banyak-banyak. Soalannya macam mana kita nak nak biasakan diri dengan perkembangan tersebut. Siapa tahu? Siapa tahu? Tuliskan satu.
Tulis boleh tulis. Ada siapa-siapa nak jawab? Tak ada siapa jawab kat sini. Ada. Satu je cukup. Seorang lelaki, seorang perempuan. Ke saya nak kena tanya, panggil nama? Najmin, cuba jawab Najmin. Ada tak Najmin? Najmin jawab satu. Amsyah jawab satu. Macam mana? Internet tak kuat. Mana Najmin? Ada tak Najmin? Ni ada Okey, yang ni jawapan dia. Tengok boleh tulis kat dalam ni. Dalam buku. Okey. Mesti berpandangan positif Pertama mesti berpandangan positif. Sebenarnya perubahan fizikal dan penting, kamu boleh memiliki perasaan yang sama seperti apa yang tu jangan saya ceritalah. Ini orang kafir punya ni. Okey. Pertama mesti berpandangan positif. Kedua, elakkan membandingkan diri dengan orang lain dan janganlah terlalu berfokus pada penampilan. Ketiga, dapatkan senaman dan rehat yang cukup. Sebab apa? Siapa yang dapat senaman dan rehat yang cukup, pertumbuhan badan dia akan meningkat. Okey. Yang ketiga, pupuk pandangan yang seimbang. Tanya diri adakah orang lain benar-benar selalu memerhatikan diri kita. Okey. Minta orang beri komen tentang fizikal. Contoh. Lepas tu belajar untuk mengawal nafsu. Maksudnya janganlah buat benda yang tak elok kan. Macam-macam lah kan. Bercakap dengan ibu bapa orang yang dewasa yang kita percayai. Itu contoh lah kan. Itu contoh. Ada 6 perkara yang dia buat. Nanti kan antum tulis lah. Antum tulis. Lepas ni anak-anak antum buat kerja. InsyaAllah. Jadi adik-adik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, benda tu kita kena kawal. Okey, Ustaz nak tutup kita punya perbincangan pada tengah hari ni. Siapa nak tahu? Angkat tangan. Siapa nak tahu apa yang Ustaz nak cerita ni? Nak dengar cerita tak? Siapa nak dengar cerita? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Izul tak nak. 7, 8. Okey, bolehlah tu kan. Yang lain saya tak dengar, tak nampak. Okey Ustaz nak cerita hari ni berkaitan dengan apa yang sekolah kita dah buat. Kan? Macam antum dah dah belajar sedikit demi sedikit kan. Jadi kan bagus kan. Antaranya kita dah diajar dekat dalam orientasi 40 hari ialah antara kebanyakannya ialah berkaitan dengan macam mana kita nak yang Ustaz cakap tadi tu menghadapi perkembangan fizikal dan emosi yang sedang kita lalui sekarang. Contoh Ustaz cakap tadi, kalau lelaki dan perempuan kita asingkan. Dah tak boleh dah bertepuk bertampar macam kita darjah 6 dulu. Betul tak? Kita dah tak boleh bertepuk bertampar. Walaupun kita rakan sekelas, kita dah tak boleh bertepuk bertampar dah. Tangga kita asingkan, tangga lelaki, tangga perempuan kita asingkan. Tandas juga biasalah tu kita dah asingkan. Tempat makan pun kita dah asingkan. Soalannya ialah adakah kita masih lagi jaga tata tusila kita sebagai seorang yang Muslim lagi mukmin dengan cara apa? Yang mana semua adat-adat tersebut adalah sebahagian daripada
apa naknya nama, menghadapi perkembangan fizikal. Okey, satu. Itu satu. Jadi orang perempuan kita ajar. And antaranya kita ajar ialah orang perempuan bila apa nama bila dia berjalan, tangan letak kat mana? Orang perempuan, bila kita jalan, tangan letak kat mana? Siapa boleh komen? Tangan letak kat mana sebenarnya? Kalau ni, ada tak uhti-uhti ajar? Tak ajar? Tak tahulah kan. Saya ingat saya kan, daripada sekolah saya dulu sampai ke saya masuk Idrisiyah, yang dia ajar ialah orang perempuan, bila kita berjalan dekat kawasan sekolah kan, yang mana terpaksa lalu dekat pandangan orang lelaki, kita disuruh untuk letak tangan dekat perut. Jalan tu sambil letak tangan kat atas perut. Nampak? Faham tak? Pasal apa? Kita nak kita nak jaga aurat kita. Kita nak jaga aurat kita. Orang lelaki pula sepatutnya kita kena faham satu. Perintah untuk menundukkan pandangan bukan hanya semata-mata pada orang perempuan, tetapi lebih besarnya pada orang lelaki. Orang lelaki kena tundukkan pandangannya daripada lihat orang perempuan. Kalau tak ada keperluan. Kan? Itu masalah kita. Sebab tu lagi satu, orang perempuan kena ingat. Kan? Jangan percayakan pada pandangan orang lelaki. Jangan percaya orang lelaki sangat. Orang lelaki, saya pun lelaki sebab tu saya berani cakap. Jangan kena tegur orang lelaki yang suka bersidai dekat koridor. Tahu tak? Faham tak bersidai? Faham tak maksud bersidai? Hanya suka duduk dekat ni, letak tangan dekat dinding tu, letak tangan kat dinding tu, suruh tengok kat bawah. Lepas tu suka tengok orang perempuan dekat bawah. Kita yang nampak tu kita kena tegur, jangan buat macam ni. Mana pergi adab, mana pergi maruah orang lelaki. Tengok orang perempuan kat bawah. Contoh macam tu. Faham ke tak? Saya cakap tu. Kita kena tegur, kita kena amar ma'ruf nahi munkar. Jangan buat macam tu. Yang abang-abang buat tu, kakak-kakak yang buat tu jangan ikut. Benda tu tak elok. Benda tu tak elok. Okey, faham Sebab bila kita tak jaga pandangan, nanti dia akan menaikkan nafsu kita. Nafsunya tak elok Dia akan menaikkan nafsu tak elok. Itu pertamalah. Orang perempuan, Ustaz nak sihatkan, bila berjalan di kawasan sekolah, pastikan tangan di dalam tudung. Faham tak? Tangan di dalam tudung. Di atas perut. Cubalah buat macam mana, takkan saya nak ajar kan. Okey. Lepas tu kalau boleh jalanlah jauh sikit daripada pandangan ni. Macam kita lalu daripada asrama tu pusing ke rumah bulat, baru kita masuk ke bilik, baru masuk ke kelas. Itu adalah yang terbaik sebenarnya. Itu adalah yang terbaik. Orang lelaki ada tempat orang lelaki, orang perempuan ada tempat orang perempuan. Kena ingat macam tu. Itu contohlah kita kena ni orang lelaki, dan ni yang besar. Ustaz nak cakap pada orang lelaki dan orang perempuan. Orang lelaki kena jadi orang lelaki yang gentleman. Orang perempuan kena jadi orang perempuan yang gentlewoman. Apa maksud gentleman? Hormati orang perempuan seperti mana kita hormati mak dan adik-beradik kita. Walaupun mereka tu pangkatnya kawan-kawan kita, tapi kita kena hormat mereka macam kita hormat mak kita, macam kita kena hormat adik-beradik perempuan kita. Kan? Okey. Faham ke tak tu? Dan orang perempuan kena jadi orang perempuan yang gentlewoman. Maksudnya apa? Orang perempuan yang penyegan, orang perempuan yang jaga maruah. Jangan nak gelak melampau-lampau. Jangan nak menjerit-jerit. Kan? Suara orang perempuan tu ialah aurat. Kena ingat tu Ustaz cakap tu. Faham tak? Anissa faham Anissa InsyaAllah. Alhamdulillah. Bagus Anissa. Jadi benda-benda macam tu kita kena ajar diri kita. Kan? Kita kena ajar diri kita. Kalau tak, kita akan jadi sekolah, walaupun kita sekolah agama, tapi kita tak ada nilai orang sekolah agama. Pasal apa? Pasal kita tak belajar adab. Sepatutnya kita sekolah agama ni kita kena lebihkan adab kita. Macam mana adab kita dengan guru kita, macam mana adab kita dengan kawan-kawan kita yang lelaki, macam mana adab kita dengan kawan-kawan kita yang perempuan, macam mana adab kita dengan akhi, macam mana adab kita dengan uhti dan seterusnya. Dan seterusnya. Okey itu yang saya nak pesan kepada antum.
Jangan sampai kita ni keluar daripada madrasah Idrisiah kita tak ada apa-apa pun. Tak ada beza pun kita dengan budak sekolah luar. Saya adalah pengalaman dengan sekolah luar kan. Sikit boleh tak saya sikit? 3 minit boleh tak? Saya nak cerita 3 minit. Benda ni berlaku kalau tak salah saya tahun 2015 atau 2016. Kan saya pergi main bola tampar kan. Saya main bola tampar dekat satu sekolah menengah biasa. Nak jadi ceritanya, waktu kami cikgu-cikgu tengah main tu, tiba-tiba ada seorang budak lelaki ni, dia ambil handset kawan perempuan dia. Dia ambil handset kawan perempuan dia dan kawan perempuan dia kejar budak lelaki tu. Kan? Lelaki tu dah berhenti dah. Orang budak perempuan tu flying kick kawan tu. Depan saya. Tu flying kick. Macam ni lah. Macam ni. Ni kaki depan macam tu lah. Nampak tak? Kau bayangkan budak perempuan flying kick budak lelaki. Tapi tentulah orang lelaki tu boleh ngelak kan. Orang lelaki kan hebat kan. Dia ngelak. Soalannya, mana pergi adab orang perempuan? Mana pergi adab orang perempuan? Kena ingat macam tu. Mana pergi adab orang perempuan? Kedua je, mana pergi adab orang lelaki? Kan? Sedangkan yang ada kat keliling tu, cikgu-cikgu. Kenapa nak tunjuk perangai tak elok depan cikgu? Faham tak? Faham tak Ustaz cakap ni? Itulah Ustaz nak pesan. Dan last, Ustaz nak ambil masa 3 minit juga nak cerita. Boleh tak Ustaz nak cerita? Okay. Ceritanya berlaku macam ni. Cerita berkaitan dengan lelaki dengan perempuan ni kan. Okay. Satu hari Sayyidina Umar, ni cerita zaman Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar ni ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar datang diorang ni zaman Sayyidina Umar ni dia orang boleh datang jumpa khalifah ni bila-bila. Kan? Bila-bila. Jadi pada waktu kerja, waktu siang orang datang jumpa Sayyidina Umar ni pada waktu siang lah kan. Dia datang. Dia kata dia bawa anak dia. Dia mengadu pasal anak dia. Dia kata anak lelaki dia kata, "Ya Umar, kau nasihatlah kat anak aku ni. Kau nasihatlah kat anak lelaki aku ni yang seorang ni. And ni, aku dah jenuh dah cakap dengan dia. Aku dah jenuh dah bagi nasihat dengan dia. Tapi dia tak nak dengar cakap aku. Kau bagi nasihat kat dia. Dia ni dah jadi dahaka lah apa-apa macam-macam dia mengadu kat Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar ni nak hukum takzir lah dekat si lelaki ni. Dia nak hukum takzir. Tahu tak takzir? Takzir ni hukuman kerajaan yang hukuman tersebut tak ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi pemimpin boleh turunkan hukuman tu atas dasar apa? Takzir. Dia ada hudud, dia ada kisos, lepas tu dia ada takzir. Lepas tu dia ada diat. Kena ingat. Hudud, kisos, diat, takzir. Ni 4 ni. Ya. Jadi Sayyidina Umar ni nak bagi takzir kepada anak lelaki ni atas dasar apa? Tak mau dengar cakap ayah dia. Lepas tu lelaki tu katalah, "Ya Umar, sebelum kau hukum aku, kau tanya bapa aku ni 3 perkara." Tahu tak bapa budak lelaki ni suruh tanya bapa dia? Tak tahu kan? Okey, saya cerita. Siapa nak tahu, tumpu kapan pertanyaan kat saya, jangan main pen. Jangan main pen, dengar saya cerita ni. Tak ada cerita dah ni. Okey. Dia tanya dia, "Ya Umar, kau tanya dekat bapa aku ni, mak aku ni siapa? Mak aku ni siapa? Kedua, kan? Kau tanya dekat bapa aku ni, dia bagi nama aku apa? Yang ketiga dia kata dia tanya kat Sayyidina Umar, Ya Umar." Dia kata pertama mak aku siapa, kedua nama siapa, yang ketiga kan? Yang ketiga nama mak dia, nama dia, mak dia, nama dia. Lepas tu yang ketiga dia tanya, adakah dia ni ajak aku berikan pendidikan agama pada aku? 3 dia tanya. Lepas tu Sayyidina Umar ulang balik ayat lelaki tadi. "Ya fulan, kau kahwin dengan siapa?" Tahu tak mak budak lelaki ni siapa dia? Tahu tak? Dia kata, "Ya Umar, betul kata anak aku kahwin dengan seorang pelacur." Mak dia siapa? Mak lelaki tu pelacur. Penting tak
Penting tak pilih orang yang elok, lelaki yang baik untuk orang perempuan yang baik. Orang perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Orang perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat. Orang lelaki yang jahat untuk orang perempuan yang jahat. Jangan nak duk drama sangat. Faham tak? Jangan nak duk drama sangat. Cerita apa tu? Apa tu? Nur Kasih. Nur Kasih tengok Nur Kasih 1, Nur Kasih 2. Ustaz kahwin dengan pelacur tu. Tengok tak? Tak tengok? Siapa tengok angkat tangan? Tak tengok? Ada seorang tengok. Ainul tengok. Anis tengok. Betul tak Ustaz cakap? Jangan drama sangat. Dengar jangan nak drama sangat. Kita tak disuruh menghina orang. Tapi kita kena jaga nasab kita. Kita kena jaga keturunan kita. Faham tak orang lelaki? Izul. Faham tak orang Izul? Kahwin dengan orang perempuan yang elok. Bukan elok muka saja. Elok panggil. Keluarga elok. Kerjanya elok. Jangan fikir, Aci muka cantik je nak kahwin. Faham tak Izul? Ni Izul muka handsome ni. Muka Korea ni. Boleh yang lain gelak. Okey. Amsyah jangan gelak sangat Amsyah. Okey. Pertama dia tanya. Dia cakap jawapan dia, aku kahwin dengan seorang pelacur. Patutlah anak kau macam tu, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, patutlah. Padahal kau pun kahwin dengan pelacur, kata Sayyidina Umar. Lepas tu, Sayyidina Umar tanya pula soalan yang kedua. Ya Fulan, kau bagi nama apa kat anak kau ni? Sampai tak malam tak duduk rumah. Asyik keluar aja. Siang tidur. Kata dia jawapan dia, aku bagi nama si Fulan bin si Fulan. Saya lupa nama apa namanya yang sebenar, tapi maksud dia kelawar malam. Kelawar malam. Nanti saya tengok dekat bahasa Arab dia apa. Dia bagi nama anak dia kelawar malam. Agak-agak lekat kat rumah. Agak-agak lekat tak kat rumah. Sebab tu nama kena elok. Orang lelaki dengan orang lelaki. Kewajipan beri nama anak itu pada orang lelaki, bukan orang perempuan. Jangan nak sibuk-sibuk orang perempuan. Faham tak? Orang yang bagi nama, hak untuk bagi nama ialah orang lelaki, suami tu, ayah tu, bukannya mak. Yang bagi nama yang baik adalah orang namanya ayah. Nabi sebut dalam hadis dia, innakum satad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Asma'akum. Nabi kata sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan dengan nama bapa kamu. Maka berilah nama yang baik, fa'ahsinu asma'akum. Maka berilah kamu akan nama yang baik. Nabi cakap macam tu. So penting nama ni pun penting. Jangan ikut sedap je. Ini ada kat 2019. Nama paling panjang kat Malaysia. Dekat 14 patah perkataan. Gila. Pergi buka kat internet. Nama paling panjang kat Malaysia. Nak tengok tak? Nama paling panjang di Malaysia. Tengok ni Nama paling panjang di Malaysia. Tengok Tengok. Siapa nak tahu? Ini memang penatlah cikgu dia tulis. Janganlah tiup mic tu. Sakit telinga. Tengok. Nama paling panjang. Tahun bila ni? 2018. Tengok kat Malaysia Okey. Nama paling panjang je ada 63 asal 12 patah perkataan. Tengok Ni tahun 2018, 2019 14. 2020 16. Tengok Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal El Zedra Muhammad Sufyan. Gila. Penat. Nak panggil apa? Semua tu nama dia.
Semua tu nama dia. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Lepas tu yang ketiga, tahu tak apa nama ni? Apa yang lelaki tu cakap? Adakah lelaki dia bagi apa nama ajar anak dia ni agama? Jawab lelaki ni, ayah ni dia kata apa? Ya Umar, betul kata anak aku ni hanya tumpukan hanya ibadah aku tak ajar anak aku berkaitan dengan agama. Itu bapa dia. Faham So jadilah kita ni orang yang bijak lah. Pastikan pertama isteri ataupun suami kita tu orang yang baik. Kedua apa? Kena pastikan apa? Bagi nama yang baik. Nama yang elok. Yang ketiga, mesti beri ke anak kita didikan agama. Itulah sampai situ saja Ustaz nak pesan. Jadi itulah perkembangan sekunder. Kita kena kenal perkembangan sekunder daripada aspek fizikal kita. Jangan tak tahu Jangan kita tak tahu, insya-Allah. Okey, sebelum saya sebelum saya akhiri, nanti antum tulis, antum punya dekat dalam buku nota antum, hasilkan diari diriku. Hasilkan diari diriku, cerita tentang diri antum berkaitan dengan perasaan antum di Madrasah Idrisiah, terutamanya berkaitan dengan akil balik tadi tu. Yang tak akil balik, cerita je lah pasal pengalaman antum dekat Idrisiah tu 40 hari tu. Selama 40 hari aku diajar apa? Diajar hormati orang perempuan ke apa ke, macam tu. Kita lah saya bagi masa sehingga sehingga hari Rabu, insya-Allah. Kelas kita hari apa seterusnya? Hari Khamis. Saya akan bagi masa sehingga hari Khamis, hantar dekat dalam tulis dan snap dekat dalam Telegram. Nanti saya cek. Okey. Dan yang terakhir, saya nak cek kehadiran. Sekejap ya. Antum boleh tengok dekat muka surat 130 tu ada contoh macam mana nak kongsikan. Jangan tidurlah pula sini, cerita diri sendiri. Saya boleh tahu antum tu cerita antum ke cerita orang lain. InsyaAllah Baik. Kejap saya nak cek kehadiran dulu. Siapa yang ada boleh boleh menyahut saya. Siapa yang tak ada, siapa yang dia punya ni apa? Siapa yang mak ada masalah boleh tulis dekat ni je. Okey. Syarul Isyad ada dah? Ada Ustaz, ada. Okey, hari ni 8 hari bulan. Okey. Apalah main ketuk-ketuk ni. Okey. Yang kedua seterusnya siapa? Arif Sadid. Ada, anak hadir. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya mana ni, kenapa jadi macam ni? Izul Afif ada? Ada. Okey, terima kasih. Adam Azhar? Ada.
Okey, makasih. Arif Ilwan. Ada. Okey, makasih. Asil Iqbal. Asil? Asil ada? Tak ada juga. Dah 2 kali dah tak datang. Okey. Haziq Abdul Hakim. Haziq. Haziq 1, Haziq 2. Haziq 3, tak ada. Nazif ada Nazif? Nazif ada? Tak ada. Syaiful Syazwan, ada tak? Ada. Okey, makasih. Okey. Syaiful Muzaffar. Ada. Syaifuddin ada. Akila Balkis. Ada. Okey, makasih. Awatif. Ada. Okey, makasih. Najmin. Ada. Ada ke tak ada? Ada. Okey, ada. Ingat tak ada ni. Aina ada Aina. Aina Hanisa. Ada. Okey, makasih. Aina Tasnim. Ada. Okey, makasih. Ainul Damia. Okey, makasih. Anissa Syazwana. Ada. Okey, makasih. Azika. Ada. Okey, makasih. Syahira. Ada. Okey, makasih. Kristina. Ada. Okey, ada. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua petang ni. 3 orang tak ada ya. Okey, alhamdulillah, insya-Allah kita akan jumpa pada kelas yang akan datang, insya-Allah. Okey semua, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa di kelas akan datang hari Khamis. Kita akan cuba lah tukar-tukar. Kita akan cuba tukar-tukar insya-Allah. Okey semua. Takkan apa nama buka video. Buka video. Okey. Cepat 1. Okey, 1 2. Okey, senyum. Senyum. Okey, 1 2. Nak buka. Okey. Saya bagi masa lagi. Ni 2 orang lagi tak buka kamera. Ni hilang nampak langsir je. Okey. Okey, sedia semua? Okey, 1 2 3 senyum. Okey. Alhamdulillah semua, insya-Allah kita jumpa di kelas akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Ni Haziq mana ni Ni Nur Aslinda Hamid. Haziq mana? Haziq yang Abdul Hakim tu. Haziq Abdul Hakim Haziq Abdul Hakim. Okey, ada Ada. Okey. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Okey. Terima kasih. Buat ya. Buat kerja, jangan lupa. Syukran Ustaz. Sama Afan. Syukran Ustaz. Afan. Ustaz. Afan. Syukran Ustaz.